Assalamualaikum, kembali lagi bersama channel Manpan Studio. Pada video kali ini, Manpan Studio akan membahas Manga Boruto Chapter 62. Chapter sebelum ni telah menceritakan Kawaki yang telah keluar dari desa Konoha untuk bertemu Code. Di chapter ini, Kawaki bukan sahaja bertemu Code, bahkan telah berlaku pertarungan antara mereka berdua. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita teruskan dengan pembahasan saya dalam video ini. Sebelum tu, yang mana yang baru sampai ke channel Manpan Studio, jangan lupa tekan button subscribe dan notification supaya korang tak ketinggalan dengan video-video yang baru dari channel Manpan Studio. Dan jadikan channel Manpan Studio antara channel terbaik di Malaysia yang membincangkan tentang anime Boruto dan anime-anime yang lain. Okey, dah settle, jom kita mula. Cover untuk chapter ini telah menunjukkan Code yang menggunakan kemampuan teleportnya. Dan di bahagian belakang Code ada tertulis Hide and Seek. Chapter ini berjudul Ruin Inn. Adegan telah dimulakan dengan Kawaki yang sedang perjalanan bertemu Code. Pada waktu itu juga Boruto telah berfikir yang dia rasakan Kawaki berkemungkinan telah keluar dari desa Konoha. Lalu Boruto pergi berjumpa Kage Bushin milik Kawaki dan berkata, "Hei Kawaki, apa yang kau fikirkan? Perkara itu sangat berbahaya. Baik kau pulang." Kawaki menjawab, "Dengar sini Boruto, jangan berani kau masuk campur." Setelah itu Boruto telah menjerit kepada Jonin yang sedang mengawal di luar rumah Naruto. Boruto telah berkata, "Hei kau, Kawaki sudah keluar dari rumah dan dia sudah pergi jauh dari rumah ini. Kenapa kau tidak dapat mengesan cakra Kawaki?" Jonin itu menjawab, "Aku tahu pergerakan kau. Aku sentiasa mengesan cakra kau dan Kawaki. Janganlah kau nak menipu aku. Aku tahu kau dan Kawaki masih ada dalam bilik itu." Babak seterusnya telah beralih ke adegan Code yang sedang mencari Kawaki sambil menerima maklumat dari Eda. Eda telah berkata, "Ke kanan sedikit Code, dan selepas itu kau boleh pergi ke hadapan." Lalu Code juga telah berkata, "Sudah lama aku tidak bertemu Kawaki dan ini adalah buat pertama kalinya. Apa yang harus aku katakan kepadanya?" Beralih semula ke babak di rumah Naruto, Boruto telah memberitahu Naruto yang Kawaki telah menghilangkan diri. Naruto terkejut dengan perkara itu. Boruto berkata lagi, "Aku tidak tahu, tetapi Kawaki telah lari jauh dari sini. Aku serius ayah, kerana aku dapat merasakan cakra Kawaki. Dan kenapa Jonin dari unit sensor itu tidak dapat mengesan cakra Kawaki?" Kemudian Naruto telah bertanya kepada Jonin itu dan berkata, "Hei Nishi, kau perhatikan cakra Kawaki bukan?" Jonin itu menjawab, "Semua masih dalam keadaan terkawal. Boruto dan Kawaki masih ada dalam kawasan ini." Namun Boruto berkata, "Dia salah ayah. Cakra dalam rumah itu adalah Kage Bushin milik Kawaki dan Kawaki yang sebenar telah melarikan diri sambil dia berjaya memadamkan cakranya. Dan sekarang dia berada di luar desa Konoha." Selepas itu Naruto telah menyuruh Jonin itu untuk memeriksa semula dengan berhati-hati dan melaporkannya kepada Shikamaru. Beralih ke babak Kawaki, Kawaki telah berkata, "Tak guna Boruto, buatlah hal sendiri." Kemudian semasa Kawaki sedang berfikir, tiba-tiba Code telah muncul dan menerkam Kawaki dari belakang. Sambil Code berkata, "Yo Kawaki, lama kita tidak berjumpa." Babak kembali semula ke adegan Naruto dan Boruto. Naruto berkata, "Boruto, kau kata yang Kawaki telah memadamkan cakranya, dan bagaimana dia melakukan itu?" Boruto menjawab, "Aku tidak tahu, tapi kita perlu mencari Kawaki sekarang ini." Naruto berkata, "Kalau kau betul Boruto, kenapa kau boleh mengesan cakra Kawaki sedangkan Jonin itu tidak mampu mengesan cakranya yang sebenar?" Boruto menjawab, "Aku tidak pasti." Naruto berkata lagi, "Ayah harap kau salah Boruto dan kau jangan nak tambah cerita tentang Kawaki." Boruto berkata, "Apa ni? Betul lah ayah." Setelah itu Naruto telah memeriksa bilik itu dan melihat Kawaki sudah tiada. Dan Boruto berkata, "Kage Bushinnya sudah menghilang. Tak guna kau Kawaki." Dalam masa yang sama, Jonin itu telah muncul dari tingkap dan memberitahu Naruto yang cakra Kawaki tiba-tiba telah menghilang. Boruto menjawab, "Kau telah tertipu tuan, itu adalah Kage Bushin milik Kawaki." Kemudian Naruto telah berbual dengan Ino dan berkata, "Aku tidak tahu, tapi mengikut dari kata-kata Boruto, Kawaki telah lari dari desa Konoha dengan diri sendiri." Naruto berkata lagi, "Maaf, dia terlepas disebabkan kelekaan aku. Aku telah gagal." Ino menjawab, "Aku tidak tahu ke manakah Kawaki pergi."
Shikamaru juga telah berkata, itu tidak penting dan sekarang kita perlu mencari Kawaki kerana dia adalah salah satu target utama Code dan ini risiko yang besar untuk membiarkan Kawaki berseorangan. Ino menjawab, aku akan selesaikannya dan menghantarkan pasukan unit sensor untuk mencari Kawaki. Ini agak sukar kerana cakra Kawaki sekarang tidak dapat dikesan. Kemudian Boruto merasakan yang Kawaki telah pergi jauh dari desa Konoha. Disebabkan itu Boruto telah berkata, ayah, aku akan pergi mengejar Kawaki sebelum semuanya terlambat. Naruto berkata, kemana kau fikir kau mahu pergi Boruto? Kau juga masih dalam kawalan atas sebab-sebab tertentu. Boruto menjawab, unit sensor tidak akan menjumpai Kawaki dan jika aku menunggu ini sangat berbahaya. Naruto berkata, biarkan orang dewasa yang selesaikan perkara ini. Kau Boruto duduk di rumah. Boruto berkata, tapi ayah. Lalu Naruto telah memberitahu Ino yang ninja Konoha perlu berjaga-jaga dengan serangan dari musuh. Dan disebabkan itu Naruto tidak perasan yang Boruto tetap pergi mencari Kawaki. Babak telah beralih ke perbualan Amado dan Shikamaru. Amado berkata, bagaimana kau boleh menghilang kedudukan tentang Kawaki? Apa yang pengawal itu lakukan? Shikamaru menjawab, jangan membuang masa. Sekarang ada perkara yang lebih besar dan Kawaki telah melarikan diri dari desa Konoha. Shikamaru juga berkata, apa sebenarnya motif Kawaki melakukan semua ini? Pada waktu itu juga Boruto sedang perjalanan mencari Kawaki. Seterusnya babak beralih ke adegan Kawaki dengan Code yang mana Kawaki telah melakukan satu serangan dengan tangan kanannya ke arah Code. Namun Code dengan mudah menahan serangan itu. Lalu Code telah memberikan satu tendangan yang begitu kuat kepada Kawaki sehinggakan Kawaki terpelanting jauh. Lalu Eda telah berpesan kepada Code, jangan sampai kau membunuh Kawaki. Code menjawab, bertenang. Dan Code juga telah berkata, Kawaki, mari kita berbual tentang masa depan kita. Kemudian Kawaki telah memberikan satu serangan dari tangan kanannya kepada Code. Namun Code telah mengelak serangan itu dan telah muncul di belakang Kawaki sambil berkata, bodoh, kau akan diselamatkan oleh ninja Konoha. Dan apa sebabnya kau keluar dari desa Konoha? Kawaki menjawab, aku datang untuk bertemu kau, Code, kerana aku berfikir yang kau tidak akan munculkan diri dalam masa yang terdekat. Kawaki berkata lagi, aku dengar yang kau mahu membalas dendam terhadap kematian Ishiki. Code menjawab, ya betul, aku merancangkan sekurangnya 4 orang akan mati. Kawaki berkata lagi, aku adalah penyebab utama kepada kematian Ishiki dan yang lain tidak ada berkenaan. Jadi kau bunuhlah aku dan jangan kacau penduduk Konoha lagi. Semua ini berlaku kerana aku. Jika aku tak mencari pasal dengan Kara, semua ini tidak akan terjadi. Lalu Code telah ketawa. Hahaha. Jadi kau datang bertemu aku untuk memberikan permintaan seperti ini? Kemudian Code telah menendang dan berkata, kau Kawaki memang telah melakukan satu jenayah yang serius. Tetapi itu tidak akan mengubah fikiran aku untuk membunuh setiap orang yang terlibat dalam kematian Ishiki. Dan aku tidak kisah berapa banyak mereka, aku akan habiskan mereka. Kawaki berkata, tolonglah Code, jangan hancurkan Konoha. Disebabkan itu Code telah menendang Kawaki dan memijak Kawaki. Kemudian Code telah mengangkat kepala Kawaki dan berkata, cukup Kawaki, badan kau adalah wadah yang sempurna untuk Ishiki. Jadi jangan kau rosakkan tubuh ini. Lalu Eda juga telah berkata pada waktu itu, kau yang sepatutnya berhenti Code. Kau telah melukakan muka Kawaki yang handsome itu. Tiba-tiba Daimon telah terjaga dan berkata, apa yang bising ini? Ini bukannya pagi lagi. Ini masih malam, pergilah tidur. Beralih semula ke adegan Code. Code berkata, aku sudah tahu segalanya bagaimana kematian Ishiki secara detail. Aku adalah penerus Ishiki. Dan pesanan terakhir Ishiki, aku akan menanamkan pohon suci dekat planet ini dan memakan buah cakra darinya. Aku rasa kau sudah tahu Kawaki yang pohon suci itu akan menyerap ke semua cakra di planet ini. Jadi kau akan ke dimensi lain dan semua makhluk di planet ini akan mati. Kau faham kan Kawaki? Dan untuk pembalasan dendam terhadap kematian Ishiki adalah pergerakan yang pertama sebelum berlakunya perkara yang lebih besar. Aku akan membunuh mereka semua dengan tangan aku sendiri sebelum tumbuhnya pohon suci itu. Dan keputusan akhirnya tetap sama. Semuanya akan mati. Kemudian Kawaki berkata, semua orang akan mati? Code menjawab, ya, jadi kau lihat. Dan Code terus mencekik Kawaki dan mengangkatnya dan berkata,
Oh, satu perkara lagi yang penting aku perlu bagi tahu, iaitu ada seseorang yang mahu bertemu kau, Kawaki. Jadi kau akan ikut bersama aku. Namun semasa Kod meneleport dirinya dengan kemampuannya sambil membawa Kawaki, Boruto telah pun datang dan menendang Kod. Akhirnya Boruto telah berkata, lain kali bagi tahu aku Kawaki sebelum kau mahu pergi ke mana. Dan Kawaki berkata, Boruto. Jadi inilah pembahasan saya mengenai manga Boruto chapter 62. Maaf kalau saya ada kesalahan kata dan kesalahan fakta pada video kali ini. Teruskan support channel Manpan Studio untuk mendapatkan 15k subscriber dalam tahun ini. InsyaAllah impian itu akan tercapai dengan bantuan daripada korang semua. Akhir kata, saya Bro Aiman. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.